Jadi kita alhamdulillah syukur sebab kita berada di kalangan ahli, dia panggil ahli Al-Quran lah. Ada satu hadis mengenai orang yang belajar Al-Quran. Dia belajar Al-Quran ni macam-macam kaedah, macam-macam cara. Ha, Salah satunya kita buat kuliah macam ni. Dan ada juga yang biasa kita buat dalam bentuk tadarus lah, apa ni, berkumpul babu latar dah. Ada kita buat kelas. Bermacam-macam cara kaedah lagi. Yang meletakkan diri kita ini di dalam kalangan orang-orang yang sama ada belajar ataupun mengajar, dua tu ya. Satu hadis, mungkin tuan-tuan semua boleh rujuk ke dia hadis ni riwayat mana, tak ada nak cari tadi. Tapi hadis ni sangat popular lah bila kita biasa dengar, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu ialah man ta'allama al-Quran, sesiapa yang belajar Al-Quran, ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarnya pula. Maknanya dua golongan ni orang yang terbaiklah Nabi kata. Yang pertama disebut sebagai ta'allama, iaitu belajar Al-Quran. Seperti kita semua, tuan-tuan semua, ibu-ibu, ayah-ayah semua belajar ke? Saya sendiri pun belajar ke juga, belajar. Dan bila kita ada sedikit kefahaman ke, kita ajar pula kepada keluarga kita ataupun mengajar tempat-tempat lain, termasuk dalam golongan mengajar. Jadi sama juga. Dua-dua ada kelebihan. Ta'allama al-Quran wa 'allama. Kita tengok bahasa Arab sikit. Bukan susah mana sebenarnya, cuma satu perkongsian lah. Asal dia perkataan ilmu. Kita dia sebut ilmu ke, bahasa Arab sebenarnya tu. Okey, kita sebut alima. Okey, kita sebut alim, ulama atau alim tu. Alim orang yang ada ilmu. Ilmun ataupun apa ni? Alimah maknanya tahu. Alimah maknanya tahu. Bila ilmu ni maknanya pengetahuan ataupun ilmu lah. Ilmu kita terjemah sebagai ilmu juga dalam bahasa Melayu. Maknanya pengetahuan. Bila tukar kepada ni ta'allama, Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran, sesiapa yang belajar. Ta'allama diubah perkataan alimah tadi. Alimah maknanya tahu. Ta'allama maknanya ambil tahu, maknanya belajar. Wa 'allama lebih lagi, buat orang lain tahu, maknanya mengajar. Jadi alhamdulillah kita tergolong dalam kalangan dua ni yang disebut orang yang paling baik. Tak kira mungkin kita kata bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita belajar, tak ada masalah. Masuk dalam golongan ta'allam, yang belajar. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung. Yang minggu lepas kita dah masuk hukum 5. Okey, tengok sebentar lalu. Huruf hijaiyah yang kita ada bermula alif sampai ya tu, dia terbahagi pula kepada kategori maknanya berdasarkan hukum 5. Izhar ke, idgham ke, sama ada idgham bila gunnah ataupun ma'gunnah. Iqlab, ikhfa. Maknanya 5 lah. Ni maknanya nun mati atau tanwin bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah ni. Minggu lepas kita masuk dah izhar ni. Izhar ni kita masuk dah ni. Cuma kita dalam kitab tu tak habis baca. Jadi kita perlu habis baca malam ni, insya-Allah. Kalau dia masuk, insya-Allah. Okey, kita kata minggu lepas huruf izhar yang dibaca, apa dia dibaca izhar maknanya jelas, betul tak? Dibaca jelas. Okey, huruf mana jelas? Nun mati tu jelas, kena faham betul-betul. Bila terjadi hukum izhar halqi kita panggil ni, yang dibaca jelas tu nun mati tadi. Nun mati bukan huruf selepas dia. Kadang-kadang orang kata bila kita tanya izhar halqi ni jelas mana? Setengah-setengah orang bila dia tidak berapa cerak mana kita faham, dia kata huruf selepas dia pun jelas. Sebenarnya huruf selepas dia memang jelas semua. Betul tak? Cerita jelas ke atau ikhfa ke dia, iqlab ke dia, idgham ke dia pada huruf nun mati saja ataupun tanwin. Siratal ladzina an'am
Ta. Okey, ni nun mati ain. Nun mati jumpa ain dan nun mati tu berlakunya hukum izhar halki. Jadi kita bunyi baca je an. An dia bunyi an. An. N dia ataupun nun dia tu bunyi jelas. Itu maknanya izhar. Kita tak baca siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Itu makna jelas. Jelas pada nun mati ataupun tanwin. Ya. Okay, kita sambung. Diringkaskan huruf dia kepada apa? Arhin kha'ahu. Kita tahu dah ni arhin kha'ahu iaitu huruf hamzah bukan alif. Kenapa betul tu? Melibatkan hukum izhar ni bukan huruf alif tapi hamzah. Kenapa ini? Arhin kha'ahu. Ham depan ni ialah hamzah. Hamzah pakai alif. Kalau nun mati cukup alif, tak ke mana bunyi dia. Sebab alif tu tidak tengok lagi. Yang kita kena faham jumpa hamzah. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Ini. Dihimpunkan dia pada kalimah arhin kha'ahu. Ni. Maka apabila berjumpa nun yang mati atau tanwin daripada satu kalimah atau daripada dua kalimah. Okey, minggu lepas semua faham dah, agaknya semua faham bahawa tanwin adalah nun mati juga. Ni kena pegang sungguh-sungguh sebab ramai orang tak berapa tahu pasal tanwin ni. Apa nun mati atau tanwin? Apa hukum mim mati, tak ada mim mati atau tanwin? Kalau kita kena cerak kemas-kemas, saya boleh sama pun tak apa, sebab ini penting. Tanwin adalah nun mati juga. Bezanya nun mati yang hakiki betul-betul nun mati tu ditulis dan dibaca. Macam ni an'amta. Kita nampak rupa nun mati dan kita sebut bunyi nun mati. Kita nun mati. Tanwin ni tidak ditulis nun mati, kita tulis dengan baris atas atau bawah ataupun depan. Dua lah. Tidak ditulis nun mati, tak nampak rupa, tetapi baca je bunyi nun mati. Itu beza dia. Sebab tu hukum dia sama. Kan? Dia kata nun mati atau tanwin daripada satu kalimah atau daripada dua kalimah. Contoh dia. Okey. An'amta ni satu kalimah. Betul tak? Okey, an'amta ni satu kalimah dah sebab dia sambung tu dah. Kita tak tahu bahasa Arab bila nun mati dengan huruf selepas dia sambung tu, jadi kita faham dah satu kalimah, tak kira dua kalimah tu dia rakyat sekali tu dah. Jadi an'amta ni satu perkataan, satu kalimah dia panggil. Maknanya dia kata hukum izhar halki ni berlaku sama ada nun mati dengan huruf arhin kha'ahu selepas dia tu pada satu kalimah yang sama ataupun nun mati di hujung kalimah pertama. Huruf salah satu daripada arhin kha'ahu tadi berada pada kalimah huruf pertama, kalimah kedua. Ya dah. Jadi berlaku. Tak kira kalimah yang sama ataupun kalimah yang berbeza. Ini an'amta pada kalimah yang sama. Kita perhatikan ini dengan salah satu daripada segala huruf ini. Daripada huruf ni tadi. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Okey. Mana-mana huruf ni bila berjumpa dengan nun mati sebelum dia ataupun tanwin, berlaku lalu. Ya tak? Okey, nescaya wajib izhar kerana jauh dua makhraj. Dia kata wajib dibaca dengan izhar, dengan jelas dan tanpa dengung. Antara yang kita kena faham bila kita sebut izhar, baca jelas, dan bila baca jelas tak ada dengung. Siratal ladzina an'amta. Tu dengung dia panggil. Tarik panjang. Betul dah jelas no, tapi dia tarik. Jadi salah konsep dia. Bila kita sebut izhar kan? Bila kita sebut izhar maknanya baca nun mati dengan jelas. Dan bila baca dengan jelas satu huruf,
Tak ada dengung. Siratal ladzina an'amta. Tak ada dengung. Dia kata wajib izhar. Nun mati atau tanwin jumpa dengan mana-mana huruf. Benar tadi. Wajib izhar kerana jauh dua makhraj. Mana tu? Kalau kita perhati huruf-huruf ni, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha ni, huruf izhar halqi ni. Cepat. Apa ni? Ada saya kata penting kita duduk masuk juga sebelum ni. Awal-awal kita masuk sifat-sifat huruf ni lagu mana, makhraj dia duduk mana. Sebab nak jumpa dah ni. Ni benda kena tahu juga walaupun kita tak apa mahir dah. Tapi kita tahu juga ikut-ikut. Sebab kita akan guna yang sebelum ni untuk akan datang ni. Kalau kita perhati huruf ni, dia makhraj dia, tempat keluar dia ni dalam halqun lagi. Kita cuba kita sebut sasa. Ni huruf ni kita katalah kita letak di baris atas belakang. Okey, hamzah baris atas bunyi a. Kita lihat tak? A. Lagi ha. Lagi kha. Lagi a. Lagi ra dan ha. Semua duduk dalam belakang. Tidak melibatkan lidah ke bibir ke tu ada. Tak ada ni dah. Sebab tu dia panggil izhar halqi. Halqi ni halqum. Dibaca jelas dan huruf-huruf dia ni ialah huruf-huruf berapa lagi? Halqum ni. Tak ingat istilah apa. Halqum dalam ni. Kita ada kata wajib izhar kerana jauh dua makhraj. Okey, kita sebut nun mati. Nun mati kita anggap dia baris atas. Okey, nun mati kita kaca atas. Bunyi dia na. Betul tak? Okey, makhraj dia di mana nun mati ni? Nun baris atas. Makhraj bunyi dia na di lidah. Betul tak? Okey, antara kalau orang tanya ataupun kita nak lebih faham. Apa huruf-huruf ni bila sebelum dia nun mati ataupun tanwin. Apa kena baca dengan jelas dan tak ada dengung. Antara sebab dalam kitab ni sebut sebab makhraj nun mati atau tanwin tadi dengan makhraj ke-6 tadi jauh. Jadi nak buat dengung tu jadi payah. Dah, tak? Sebab makhraj nun di hujung lidah. Na. Makhraj ni tadi duduk dalam halqum ni. Jadi bila nak kaca juga, nak pergi dengung ke, nak pergi ikhfa sama-sama ke, nak campur jadi masalah. Kita dah sebut payah. Jadi sebenarnya kalau kita belajar tajwid ni kan, kita baca dengan cara yang lebih mesra dengan kita. Ini kita mudah sebut sebenar-benar. Kalau kita belajar betul-betul. Bukannya kata Allah apa ni buat aku tajwid ni daripada mudah jadi payah. Bukan sebenarnya mengikut fitrah lidah kita sebenarnya. Jadi disebabkan payah nak sebut. Nun mati di hujung dia tiba-tiba nak korek dari halqum ni. Jadi payah jauh makhraj dia. Jadi kena baca dengan jelas tanpa dengung. Ya tak? Tak ada apa, sebab dia je dah. Dan dinamakan dia izhar halqi. Izhar halqi. Misal nun mati. Seperti bagi contoh. Sebab maknanya nun mati atau tanwin, betul tak? Contoh bagi yang nun mati bertemu dengan huruf-huruf ni tadi. Okey, bagi contoh. Yan'auna. Ingat apa dah? Nun mati di tengah perkataan. Maknanya satu perkataan. Boleh. Maknanya jadi hukum ni. Dikiralah hukum izhar ni. Izhar halqi. Bertemu dengan hamzah lepas dia kan? Bukan alif tu, hamzah. Jadi kita baca yan'auna. Jelas tanpa dengung. Okey, lagi contoh dan fasayun ghiduna. Yun kan? Yun lepas tu nun mati jumpa dengan ghin. Ghin bagi bawah. Fasayun ghiduna. Betul. Dan yanhituna. Nun mati bertemu dengan ha. Yanhituna. Boleh tak? Boleh sebut tak? Boleh sebut dengan jelas. Dan wal munkhaliqatu.
kha. Ha? Kha ni nun mati jumpa dengan kha. Wal munkhaniqah. Dan an'amta alaihim. Tadi an'amta alaihim. Dan lagi. Bahasa Arab dia boleh dan. Bahasa Melayu dia dan di hujungnya. Dan minhaja. Nun mati bertemu dengan ha. Nah, minhaja. Nampak tak tulis tu? Kata nampak kena tulis semula. Dia halus. Okey, itu contoh nun mati. Misal ataupun contoh tanwin seperti jannatin alfafa. Jannatin alfafa. Jumpa dengan hamzah. Dan azizin ghafur. Azizin gha jumpa dengan gha. Ghain. Dan aliman hakima. Dan lagi aliman khabira. Jumpa dengan kha. Jumpa dengan ha, jumpa dengan kha. Dan sami'un alim. Lagi jurufinha. Dekat finha. Dan kiaslah barang yang seumpamanya. Bagi contoh semua memang tak muak lah. Maknanya sebab kias sendiri ada kata lepas seumpama dengan. Dan bermula hakikat izhar itu bahawa engkau bertutur dengan nun dan tanwin atas ta'rif keduanya. Maknanya kita kena sebut nun mati atau tanwin tadi. Dan jelas tak maknanya? Sebut atas ta'rif keduanya. Betul-betul sebut nun mati atau tanwin. Sebab apa? Sebab hukum selain pada izhar ni, sama ada ikhfa ke dia, iqlab ke dia, idgham ke dia, kita akan baca nun mati atau tanwin itu bukan ta'rif sebenar dia. Maknanya kadang-kadang sesembunyi. Bila iqlab kan dia berubah, bila idgham kan dia masuk jadi huruf lain. Macam-macam kaedah lah bacaan nun mati bila hukum lain. Tapi hukum izhar ni kata baca atas ta'rif keduanya. Hak sebenar-benar lah nun mati. Kalau ba bagi bawah dua, tanwin. Bin, maknanya bunyi nun sungguh, bunyi bin, bin. Macam mana dia? Kemudian engkau bertutur dengan huruf izhar daripada ketiadaan bercerai antara keduanya. Okay. Kita sebut nun tadi atau tanwin dengan jelas dan tanpa unsur lain lah, tanpa unsur tersembunyi ke, tanpa unsur berubah ke, tanpa unsur masuk idgham ke. Jelas dan lepas tu kita baca huruf selepas dia tu tanpa bercerai mana. Ya tak? Dia tak sesuai ada putus lah. Mentakut izhar kan, kita kata izhar. Izhar ni jelas tak ada dengung. Kita pergi putus, pergi kerak situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pergi kerak sebab kita orang kata sini dengung ke apa. Tak ada sini. Bila ada dengung, dia jadi sambung dengan dengung. Bila tak ada dengung ni, kita berhenti pun kita pasal. Siratal ladzina an'am. Sebab dia jelas. Tak ada dengung. Jadi macam putus. Walaupun begitu, dia kata tak boleh baca cerah. Tak boleh baca gitu. Kena sambung juga walaupun bunyi dia jelas dan tak ada dengung. Siratal ladzina an'amta. Cuma jangan lama lah. Jangan ada dengung dan masuk dengan sempurna dan baca tu. An'amta. Itu artinya kalau ada dengung an'amta dengung habis. Salah. Ataupun putus. Dengung tak ada tapi putus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia kerak. Tak boleh juga. Tak boleh bercerai antara keduanya. Antara nun mati tanwin dengan huruf selepas dia. Maka janganlah engkau saktah. Sebut dah. Maka jangan saktah. Tak adil saktah tu. Berhenti tadi. Kalau kita berhenti, tarik nafas, dia tak panggil saktah. Siratal ladzina berhenti. Nampak sangat nak jauh nak nafas dia. Ataupun saktah, berhenti tak nafas. Tak boleh juga. Atas nun dan tanwin. Maka bahawasanya daripada salah yang khafi. Wallahu a'lam. Tajuk ikhfa' ni habis. Tajuk izhar.
Dia kata kalau kita baca gitu juga, saktah, berhenti tarik nafas ke, berhenti tertarik nafas ke, maknanya bercerai dua-dua tadi. Dia kata antara salah khafi. Kita sebut kita ni sebelum ni, ada dua kesilapan bacaan Al-Quran. Silap khafi dengan silap jali, dia panggil. Silap khafi ni silap yang bengel lah. Tapi bukan kata tak apa. Orang kita ni sebab biasa apa ni, macam sunat juga. Sunat tak apa tak buat. Dia tekir tu kan, tak tekir kata sunat tu rugi tak buat. Dah. Tekir sunat ni tak apa tak buat, tak dosa. Dia tekir kau dosa ni bukan kata orang rugi tak buat sunat. Sepa ni juga. Baca kita kerak izhar ni. Tak apa silap khafi lah. Benar kita gitu dah. Khafi ni maknanya yang kesilapan yang rengeh. Tapi walaupun rengeh, hak paling baik jangan buat lah. Dia tahu dah, dia tu nak buat. Sebab rengeh sebab tidak bermakna. Bila bermakna, silap jali dia bagi, silap yang besar. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Katalah dia kongsi kita untuk izhar. Okey, kita buka lah Quran tu. Al-Baqarah ayat 145 hingga 150. Quran tak ambil. 145 hingga 150. Okey, dia bermula dengan mana dah? Tidak. 145. Bermula dengan ni dah, wala in ataita, betul tak? Okey, kita baca dulu dan sambil-sambil itu kita cari di mana tempat hukum izhar halqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Okey, situ jumpa mana? Okay, ingat lagi yang minggu lepas. Yang kita antara cara kita nak kenal dia ialah nun mati tu ada tanda mati. Itu satu kaedah. Nak kenal hukum izhar. Nun mati yang kita jumpa tadi ada tanda gitu. Kalau kita tak ingat huruf apa selepas dia. Ataupun bila melibatkan tanwin, bagi atas dia sama dengan bawah. Segi atas bawah sama. Bagi depan dia satu kat betul, satu balik. Maknanya tu izhar tu. Cara nak kenal tanda-tanda yang menunjukkan bahawa di situ ada hukum izhar. Jadi depan lagi dah betul. Wala in kalau kita tengok pada tanda ni, maknanya nun mati. Ada tanda. Bila ada tanda kita faham lalu bahawa hukum izhar. Wala in kalau kita ingat huruf dia, kita tahu hamzah, betul tak? Nun mati dan selepas dia hamzah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Okey, ada tak? Ada tak nun mati ada tanda? Ataupun tanwin yang macam ni, ada tak? Ada tak? Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd.
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Okey, ada tak? Tak ada. Ada tak? Okey, ayat berikutnya kita tengoklah sama-sama nak baca panjang tu. Okey, tengok ayat yang ayat 146 tu. Ada tak cerita? Okey, saya tak jumpa tapi kalau mungkin ada yang jumpa. Atau tak ada situ. Kita tengok ayat 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tak ada juga. Ini ada? Ada kan? 146. Minhum betul. Minhum betul. Minhum. Kita cek pada tanda mati atas nun tu dan selepas dia huruf ha. Akhir fa'ahu ha. Dalam satu perkataan boleh. Okey betul. 147 rasa sebut tak ada, betul tak? Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Ada tak? Kat mana? Nun mati, okey, nun mati tak ada dah. Kalau tanwin, ada tanwin. Tanwin lin ke tanwin tun? Hukum izhar ni. Ya, izhar ni mana pada tanwin tun. Kalau lin tu bukan. Sebab tengok tanda tanwin dia tu tak sama kan? Dia macam gelecoh sikit tu. Akhir tu bukan izhar. Dan tengok huruf lepas dia pun waw. Jadi waw tidak termasuk dalam al-hin fa'ahu. Tidak lah. Tapi tun tu, tanwin dia tu satu kat betul, satu lagi terukuk kan? Okay, jadi itu izhar arti. Tengok selepas dia, betul. Jumpa dengan huruf ha. Al-hin fa'ahu. Huruf ha. Fastabiqul khairat. Ada? Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ada juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada juga. Betul ke tak ada ni? Nama ada jumpa. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Apa? Laju kah? 149. Ada tak? Jangan jumpa tu. Kalau kita ada ni dia ada warna ni. Warna tu membantu juga bila kita tidak mahir. Dia letak tanda. Saya pun tak ingat juga sebab tak guna mana ke itu. Jadi tanda warna pula. Nak kita mudah ke mana pun dah. Tanda izhar, tanda warna ni. Tak ingat merah rasa, tak ingat. Ada tanda biru dan sebagainya. Warna. Nah, kalau kita pakai kaedah ni pun tak ada warna pun tak apa. Nah, tak ada warna pun tak apa. Tapi warna tu membantu juga. Satu kuartu kita nak gantung pada warna tak ada juga. Kita kena pakai juga kaedah dia. Lepas tu tak apalah. Okey. 149 tadi iaitu wa min haitsu. Wa min kita baca wa min. Jelas dan tanpa dengung. Kalau kita baca wa min haitsu, salah. Wa min haitsu. Tapi jangan gaduh sangat. Sebab setengah-setengah saya ada juga beberapa tempat belajar apa ni dipanggil lah untuk kongsi ilmu tajwid ni. Jadi bila saya sebut kata izhar ni kita tak boleh lama-lama situ. Tak boleh wa min hay tengok tak lama.
Bila tak lama ni gaduh pada. Gaduh doa tak ada juga, jadi tak ada sempurna. Jadi minum mati tak ada sempurna. Mentaka kata izhar jangan lama-lama dah. Okey, baik. Pihak jangan lama-lama. Dia apa? Wa min haitsu kharaj. Gaduh situ. Wa min haitsu kharaj lah biasa ya. Dia tak boleh gitu. Dia kena sempurna juga. Cuma jangan lama siapa jadi dengung tak sih. Sempurna kena mati dah tegurlah. Wa min haitsu gitu. Wa min haitsu kharajta gaduh jadi. Tak ada begitu. Dah. Sempurna ke dia dulu dan baru pergi. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ada? Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Okey dekat. Lin tak? Lin bagi dia sama. Tak ada kelecah sama. Dan tengok lepas dia huruf Ain. Al-hin kha'ahu. Ain ada. Jadi jelas. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Ada dekat wamin juga tak? Betul? Wamin haitsu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum. Ada? Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun. Hujjatun. Tengok, tanwin dia satu kau betul, satu lagi dia terukuk. Hujjatun illa jumpa dengan hamzah. Hujjatun illa. Fala takhshawhum wakhshawni. Tak ada. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ada? Tak ada rasa? Ada? Okey, tengok dulu beberapa tempat. Minhum betul. Kadang-kadang kita baca Quran ni kan. Bukan ayat lain, saya sendirilah. Yang zaman kecil itu bila kita tidak mendalami sangat ilmu tajwid ni, rasa dah bila kita kaedah mengaji dulu, kita mengaji itu guru dengar. Mengaji dah mana mengadap. Bila kita salah dia tegur, betul tak? Bila dia salah tak tegur. Kita salah dia tegur. Dan kita baca dengan kaedah begitu sampai kita lacak kan. Tapi dengan dia baca betul lah. Okey dia baca silap, kita silap juga. Dulu bila kita tak tahu hukum lima apa semua ni, kita baca betul. Tapi tak tahu nama. Tanya bacakan di sini. Kita baca. Betul baca tu. Nama ke apa hukum sini? Tak tahu. Tapi boleh baca. Ada. Supaya gini kita kena apa ni? Biar boleh baca lah maknanya. Bila kita faham lebih baik. Okey, pertama wala in betul? Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin tabi'u qiblatak. Okey, betul? Situ pula ayat ke 149 ada wali kulli wijhatun. Jumpa tadi kan? Wijhatun huwa muwalliha. Lepas tu okey, jami'ah tu kalau kita berhenti tak ada hukum izhar lah. Bila kita sambung ada aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallah gitu kan. Okey, an tadi tu bagi dia dua baris yang sama. Tak kelecah lah. Kalau berhenti tak ada masalah, tak ada hukum situ. Jami'a dua harakat. Lepas tu inna tu pula hal lain. Lepas tu wa mallahu bighafilin filin amma. Jumpa kan tadi? Okey. Lepas tu wa min haitsu.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Lagi. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم kedua. Hujjatun illa dengan إلا الذين ظلموا منهم. Boleh tu dah. Ingat boleh masuk ikhfa hari ni, tapi tak ada. Faslun fil ikhfa. Tadi agak terjelas dah tu. Dia buat cakap kaedah ni mudah tak? Mudah jumpa tak? Okey, ni tak ada dah. Sebagai pengenalan lah dulu untuk minggu depan. Okey, faslun fil ikhfa. Yang kita sebut sebagai ikhfa hakiki. Ini fasal ataupun ini tajuk pada menyatakan ikhfa. Cerita pasal ikhfa hakiki pula, iaitu berlafaz dengan huruf yang mati lagi sunyi ia daripada bertasydid atas sifat yang antara izhar dan idgham, serta kekal gunnah pada nun dan tanwin. Sebab mukadimah ni gini dah. Izhar, ya. Dia kena bagi juga mukadimah ni lah. Kira-kira mereka, apa dia nak tahu ni. Dia kata izhar dengan idgham, betul tak? Mula. Izhar dan idgham. Idgham tu bahasa lagi. Izhar bahasa tak. Dia kata ikhfa ni, bacaan dia duduk tengah-tengah antara dua ni. Di sini bacaan dia. Kalau izhar jelas, kayak dia tadi. Okey, idgham ni makna dia masuk. Nun mati bertemu dengan huruf idgham, tak kira ma'al gunnah ke bila gunnah ke. Nun mati tadi dia akan diserap masuk ke dalam huruf selepas dia. Dengung tak dengung tu cerita lain. Sebab dia ada dua je ni. Okey, yang penting dia masuk. Sedangkan izhar ni masuk langsung, masuk bedok. Nah, maknanya antara dua tu. Apa ikhfa ni? Sebab makna ikhfa ni makna tersembunyi. Nun mati asalnya bunyi jelas, izhar. Kita sembunyi ke dia jadi tak berapa jelas. Sama-sama dia panggil. Ikhfa ni sama-sama. Dan masuk dalam huruf selepas dia pun tak juga. Dia tengah-tengah lah. Izhar jelas pun tak. Masuk ke dalam huruf lepas dia idgham pun tak juga. Jadi ikhfa ni maknanya sama-sama. Daripada nun mati yang jelas, bila jadi ikhfa, dia jadi sama-sama, tak masuk lepas dia, tapi dia akan jadi sebagai dengung. Sama-sama tu saya akan jadi dengung. Nak cara dia tu tengok depan insya-Allah dah. Jadi kata dulu perkongsian malam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu tergolong di kalangan umat Nabi Muhammad yang belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.